Bersama saya Rosmizal bin Nordin dalam Influencer Japin pada kali ini bagi membincangkan satu ilmu, satu topik iaitu ilmu falak yang akan bersama dengan tetamu jemputan kita yang kita undang khas pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Bertemu kita pada kali ini dalam Influencer Japin, Jabatan Penerangan Malaysia, Wilayah Persekutuan Labuan. Influencer Japin merupakan inisiatif ataupun kaedah yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dalam mempelbagaikan kaedah maklumat, iaitu menyampaikan maklumat yang tepat berkenaan dengan isu-isu dan topik-topik yang menarik untuk diketengahkan kepada masyarakat melalui platform Facebook, Instagram dan Twitter. Dan bersama saya, hos anda iaitu Rosmizal bin Nordin untuk Influencer Japin pada kali ini. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu topik iaitu topik yang cukup menarik dalam ilmuwan Islam iaitu ilmu falak. Dan untuk itu bersama kita yang berbahagia Ustaz Awangku Bolkhizan bin Awang Ahmad Tani. Ketua Unit Falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum. Selamat datang, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sihat, Ustaz? Alhamdulillah berkhair. Okey. Dan Ustaz, bila kita berbicara berkenaan dengan ilmu falak ini iaitu ilmu yang mendalami ataupun mempelajari kejadian yang diciptakan oleh Tuhan di langit khususnya, itu adalah merupakan salah satu ilmu falak itu sendiri. Dan mungkin Ustaz boleh huraikan dengan lebih terperinci dan lebih mendalam apakah ilmu falak itu. Silakan Ustaz. Terima kasih pertamanya diucapkan kepada Jabatan Penerangan Malaysia, Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan yang telah menjemput saya selaku wakil daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan untuk bersama-sama kita mengimarahkan program yang amat baik kepada masyarakat di Malaysia dan terutamanya di Wilayah Persekutuan Labuan. Berkenaan dengan ilmu falak, ramai pengkaji, ramai tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang falak ini telah pun menterjemahkan ilmu falak itu sebagai satu ilmu yang mengukur dan menentukan kedudukan sesuatu objek-objek di langit untuk digunakan di bumi ini. Tapi secara konseptualnya, kita akan melihat ilmu ini sangat memeningkan. Tetapi apabila kita beralih kepada bagaimana sejarah itu berlaku, sejarah ilmu falak itu berlaku sendiri, jadi ilmu falak ini kita perlu huraikan berdasarkan sejarah. Barulah masyarakat boleh faham apakah itu ilmu falak. Apabila kita mengatakan mengenai pengukuran objek di langit, bagaimana untuk mengukur suatu objek yang jauh, itu amat-amat sesuatu yang luar daripada kemampuan manusia. Untuk masyarakat awam apatah lagi. Jadi untuk dari sudut sejarahnya, ilmu falak ini terbahagi, sebelum itu astronomi terbahagi kepada 3. Ilmu falak merupakan salah satu daripada cabang ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu berasal daripada perkataan Yunani, yaitu astro itu sendiri dimaksudkan sebagai bintang. Dan nomi itu ada ilmu, jadi ilmu bintang. Dalam bahasa Arab pula, astronomi itu disebut sebagai ilmu an-najm. Jadi nomi itu ialah al-ilmu dan juga astro itu an-najm, iaitu bintang, dalam bahasa Arabnya. Okay. Jadi ilmu astronomi ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sekali ilmu astrologi. Yang seringkali masyarakat kita pada awal dahulu telah pun menggunakan dan secara menyeluruh menggunakan ilmu astrologi ini kerana ketika itu sahaja ilmu yang ada. Dan ilmu astrologi adalah ilmu perbintangan. Okay. Dan disebut dalam bahasa Arab sebagai ilmu tanjim, iaitu ilmu yang menggunakan alam semesta ini
dengan pertukaran siang dan malam sebagai kehidupan harian. Apa-apa yang berlaku setiap hari itu adalah merupakan direkam dan direkod sebagai satu perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka secara putaran kehidupan. Maknanya kalau berlaku hari ini, hari Rabu ni berlaku, maknanya apa akan berlaku pada hari Rabu kemudian? Apa akan berlaku pada hari Rabu bulan seterusnya, tahun seterusnya, dan begitulah perulangan. Jadi apabila berlakunya perulangan tersebut, maka kita akan tahu bahawa apa yang berlaku itulah merupakan satu kepercayaan pada masyarakat dahulu. Okay. Dan yang terakhir sekali, astrometrik, yaitu ilmu mengenai pengukuran. Ilmu mengenai pengukuran ini adalah merupakan satu ilmu yang digunakan oleh ulama-ulama falak, yaitu seperti mana ilmu Al-Imam Ibn Sina, Imam Al-Biruni, Al-Imam Al-Khawarizmi, Imam Az-Zamakhsyari dan juga sebagainya, ramai lagi tokoh-tokoh agamawan, yang mana dalam ilmu astrometrik ini terbahagi pula kepada 3 cabang. Barulah dimasukkan dalam ilmu falak. Yang pertamanya yaitu ilmu falak, dan yang keduanya ialah ilmu mauqit, dan yang ketiganya ialah ilmu astro. Okay. Jadi ilmu falak ini ialah ilmu yang menggunakan objek-objek di langit seperti mana bulan dan matahari itu untuk menentukan hukum waktu, hukum untuk digunakan sebagai ibadah dalam kehidupan manusia. Okay, contohnya bulan kita gunakan dalam penentuan awal waktu puasa, hari raya dan juga Zulhijjah. Okay. Matahari kita gunakan dalam menentukan arah kiblat. Matahari juga kita gunakan dalam penentuan waktu solat, dan juga bermacam-macam lagi dalam ilmu falak ini. Jadi secara ringkasnya, ilmu falak ini merupakan salah satu cabang ilmu sains tabi'i yang telah dikeluarkan daripada astronomi ini sebagai salah satu cabang astronomi. Jadi maknanya ilmu falak ini ada satu ilmu yang memang telah berdiri dengan sendirinya, telah dipisahkan ilmu itu. Tapi bukanlah kebanyakan kita akan melihat ilmu astronomi ini adalah ilmu falak. Ilmu falak itu adalah astronomi, sedangkan ilmu astronomi itu satu ilmu yang lebih besar. Apatah lagi kalau ramai yang mengaitkan ilmu astronomi ini dengan ilmu falak ini dengan astrologi, yaitu tentang penujuman, tentang menentu nasib. Jadi hari ini, contoh hari ini akan berlakunya hujan, maka malanglah nasib kita hari ini. Begitu. Masalah. Jadi bahasa kena datanglah malang tu. Itu berkenaan dengan pengertian ilmu falak itu sendiri, Ustaz. Dan seperti yang Ustaz katakan tadi, iaitu ilmu falak ini kalau dari segi bahasa sainsnya itu astronomi, astronomi, dan kita dalam Islam itu sendiri menetapkan untuk tarikh bulan puasa, tarikh 1 Syawal melalui kaedah ilmu falak ini, Ustaz. Okey, Ustaz. Bersesuaianlah dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita membincangkan topik ilmu falak pada hari ini bagi kita mengetahui dengan lebih mendalam lagi, mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa itu ilmu falak. Dan kalau kita lihat, Ustaz, bagaimanakah bidang ini mempengaruhi kehidupan seharian seseorang manusia itu? Mungkin Ustaz boleh kaitkan sedikit berkenaan dengan ilmu falak ini. Okey. Untuk kegunaan ilmu falak ini dalam kehidupan seharian ini, terutamanya dalam umat Islam, ilmu falak ini digunakan dalam melaksanakan ibadah seharian. Yang pertamanya, kita sebagai umat Islam akan menggunakan ilmu ini dalam menentukan awal waktu solat. Waktu subuhnya, waktu zuhurnya, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isya. Jadi yang pertama sekali, menggunakan ilmu falak ini menentukan bila masuk waktu solat. Yang keduanya, menggunakan ilmu falak ini dalam mengukur ketepatan
sesuatu masjid ataupun surau ataupun tanah perkuburan, yaitu mengukur arah kiblat. Itu digunakan matahari untuk mengukur ketepatan arah kiblat. Inilah pandangan majoriti ulama fiqh yang telah pun menjelaskan bahawa arah kiblat yang tepat ukurannya adalah menggunakan matahari. Dan yang ketiganya, bagaimana untuk menentukan awal bulan. Jadi, tiga perkara ini adalah aktiviti dalam ilmu falak. Yang terkait rapat dengan kehidupan masyarakat secara hariannya. Jadi kita sembahyang subuh pagi-pagi itu, kita akan melihat di manakah dia syafaq ahmar tu, fajar shadiq itu, di manakah fajar shadiq. Kemudian kita tahu awal masuknya waktu solat. Naik matahari ketika zawal, ketika rembang, ketika tengah hari itu tergelincir sedikit sebanyak 4 menit, maka akan masuk waktu zuhur. Dan yang ketiga, masuk waktu asar adalah bayang bersamaan dengan tinggi tongkat yang telah diukur. Kalau tongkat itu tinggi dia 1 meter, maka bayang dia akan sama. Itu adalah masuk waktu asar. Dan masuknya waktu maghrib adalah ketika matahari telah pun terbenam di ufuk barat, dan juga isya apabila syafaq ahmar itu telah kehilangan. Cahaya senja, cahaya twilight itu telah kehilangan, maka telah jadi hitam langit itu, maka telah masuknya masuknya isya, waktu isya. Dan itu merupakan sedikit bagaimana bidang ataupun ilmu falak ini mempengaruhi kehidupan seharian seorang manusia, Ustaz. Dan banyak lagi kita nak bincangkan, Ustaz, selepas ini. Dan kita berehat seketika. Jumpa lagi sebentar lagi. Kira-kira 13 juta ringgit wang zakat diperuntuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi mengimarahkan Ramadan Al-Mubarak tahun ini. 9.3 juta daripadanya diperuntukkan bagi program Ihya Ramadan dan 2.1 juta ringgit menerusi program Dapur Hitam. Pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, ia meliputi bantuan bagi pengimarahan rumah ibadah pada Ramadan, pembaikan kecil dan penyaluran bantuan kepada Qariah. Manakala ada satu lagi imbuhan kepada jawatankuasa Qariah Masjid dan juga surau Jumaat, di mana setiap masjid dan surau Jumaat akan diberikan imbuhan 7,500 untuk dikongsi bersama dengan jawatankuasa Qariah. Ini sebagai bukti bahawa Jawi dan Mawib sentiasa menghargai jasa, sumbangan, khidmat bakti yang diberikan. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian sumbangan kepada asnaf dan program Dapur Hitam Ramadan. 100 asnaf fakir terdiri komuniti Kampung Sungai Lada menerima wang tunai, barangan dapur serta agihan makanan termasuk Dapur Hitam. Bertemu kita dalam Influencer Japan, di mana pada kali ini Influencer Japan membincangkan tentang topik ilmu falak bersama dengan yang berbagi Ustaz Awangku Bolkhizan bin Awang Ahmad Tani, Ketua Unit Falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan perbincangan kita pada kali ini. Dan mungkin di belakang saya ini kita boleh lihat iaitu satu alat yang digunakan oleh Pejabat Mufti, dipanggil apa ni Ustaz? Teleskop. Teleskop ini untuk mengukur melihat anak bulan kalau saya percaya. Okey. Dan kita akan membincangkan berkenaan dengan alatan ini seketika lagi, dan kita akan mengulas lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, Ustaz, iaitu kenapa bidang ini amat penting bagi umat Islam secara keseluruhannya. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Semestinya ilmu ini penting sebab dalam umat Islam tu, kerana umat Islam itu sendiri sembahyang. Kerana umat Islam itu sendiri berpuasa, kerana umat Islam itu sendiri terpaksa menggunakan ilmu ini dalam menunaikan, dalam melaksanakan ibadah seharian mereka. Setiap hari ibadah yang dilakukan ini perlu diketahui, perlu dipelajari oleh setiap masyarakat, oleh umat Islam itu sendiri. Seperti contoh, untuk menunaikan solat kita kena tahu bila, bagaimana dan cara untuk menentukan awal waktu solat. Begitu juga dengan ketika untuk
bersolat juga kita perlu tahu di mana arah kiblat. Ya, kiblat, betul. Kalau tidak kita akan main agak-agak saja. Kalau Kita ikut risau tak sah solat ya nanti kan. itulah. Kalau ikut kebanyakan pemahaman masyarakat yang tular sekarang nih, kita akan nampak arah kiblat ni adalah mengikut piring Astro itu. Sudah nama dia Astro, mungkin ada sangkut paut dengan astronomi. Ya, Mungkin. Jadi ilmu falak ini tiada sangkut pautnya dengan piring Astro itu. Jadi kita terpaksa mempelajari ilmu ini untuk menentukan arah kiblat itu sendiri. Kita bersolat, kita menentukan arah kiblat. Kita mati esok pun kita menggunakan juga arah kiblat supaya kubur kita hadap arah mayat itu adalah bertepatan dengan arah kiblat. Begitu juga dengan kita hendak memulakan awal puasa. Kita hendak memulakan hari raya, awal raya, kita hendak memulakan ibadah menyambut perayaan hari raya Aidil Adha, menyambut nuzul Quran, menyambut nisfu Sya'ban, awal Muharram, Maulidur Rasul. Semua hari-hari kebesaran Islam ini ditentukan dengan menentukan bila awal anak bulan. Begitulah sebagaimana sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'iddata 30 yawman. Hendaklah kamu melihat anak bulan. Ketika kamu hendak berpuasa, hendaklah kamu melihat anak bulan, dan ketika kamu melaksanakan awal hari raya itu, hendaklah kamu melihat juga dengan anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, sekiranya kamu dihalangi awan itu, hujan ke, mendung ke, ada guntur ke ya. Jadi bolehlah kamu menggenapkan bulan itu sebanyak 30 hari. Sungguh indah ilmu Islam itu sendiri ya Ustaz dan ialah kita sebagai umat Islam khususnya amat berterima kasih kepada tokoh-tokoh ilmuwan yang terdahulu yang banyak memberi inspirasi kepada kita, dan pada ketika ini kitalah pewaris untuk menyambung kaedah ilmu falak ini sebenarnya ya Ustaz Okey Ustaz, dalam perkembangan ilmu bidang falak ni mungkin Ustaz boleh lihat bagaimana kita melihat kemajuan perkembangan ilmu falak ini di Malaysia ini. Mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Okey, untuk perkembangan ilmu falak ini di Malaysia, sebenarnya perkembangan ilmu falak ini berlaku agak menyeluruh, bermula dari zaman Nabi SAW. Ilmu falak ini amat melengkapi, amatlah hebat satu ketika dahulu. Sehinggalah pada zaman Khalifah Utsmani, iaitu zaman kejatuhan Islam, tamadun Islam, dulu sehingga kan ada seorang sultan ketika zaman Khalifah Utsman itu, iaitu Sultan Ulughbek nama dia. Sultan ini dia telah bina balai cerap dia sendiri. Seorang sultan membina balai cerap di istana dia. Dan kerja dia kebanyakan kerja dia ni untuk mencerap saja, sehingga kan dia boleh mengukur darjah minit saat itu. Saat di bahagian ukuran saat itu adalah sebanyak 1 kaki. Kalau kita ikut tengok pengukuran melalui alat ukur yang biasa orang gunakan peralatan itu untuk mengukur ukur jalan, ukur tanah, itu kan kita nampak 1 saat tu adalah sangat-sangat kecil. Kalau boleh mungkin sehelai rambut ya. Itu ukuran 1 saat tu. Tapi ini balai cerap yang dibina dengan peralatan ukur yang digunakan itu, jarak 1 saat itu adalah bersama dengan 1 kaki. Jadi besar ya. Besar dia punya ukuran alat ukur itu besar. Jadi sultan ni amat-amat menarik, sehinggalah rakyat tu juga terabai ketika itu kerana minat yang mendalam dengan astronomi itu sendiri, dengan ilmu falak itu sendiri. Jadi selepas kejatuhan Islam, tamadun Islam itu, maka ilmu ini telah difikirkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam pada ketika itu
terpaksa diabaikan untuk sementara waktu. Kerana ulama-ulama memikirkan untuk menyelamatkan akidah umat Islam pada ketika itu. Kerana dengan penjajahannya, peperangannya, jadi akidah-akidah umat Islam pada ketika itu telah pun tergegar, telah pun terpengaruh dengan idealisme yang lain. Jadi ilmu ini terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu, sehinggalah ilmu ini telah didakwah kepada ke Nusantara kita, terutama di Malaysia ini, sekitar awal abad ke-18. Pada awal abad ke-18 telah pun datang pendakwah ini, terutama adalah ahli-ahli sufi yang telah menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi tersebarnya ilmu ini sehinggalah sekarang adalah yang badan-badan yang menguasai yang akan menjaga tadbir urus ilmu falak. Okey, jadi badan-badan ini akan bertanggungjawab yang telah diberikan autoriti untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti falak. Begitu juga dengan bantuan universiti-universiti sekarang ini, ada juga universiti-universiti yang telah pun menubuhkan ilmu falak, melihat kepentingan tersebut terpaksa kita majukan kerana ilmu telah dimakan zaman. Jadi kita terpaksa untuk memajukan ilmu ini kerana banyak kepentingannya, bukan setakat untuk menentukan awal puasa, hari raya dan juga Zulhijjah, kebesaran Islam, arah kiblat, tetapi banyak lagi perkara lain perlu kita fikirkan dalam ilmu falak ini sendiri. Maksudnya dari segi perkembangan ataupun kemajuan ilmu itu merupakan amat penting seiring dengan kemajuan teknologi Ustaz. Pada ketika ini mungkin dahulunya kita melihat tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang dahulu tidak menggunakan teknologi yang moden untuk menentukan satu tarikh itu, tapi ataupun satu hukum. Tapi pada ketika ini, seperti yang Ustaz katakan tadi, universiti pun dah mula memajukan diri, melibatkan diri dalam bidang falak ini. Jadi orang kata why not kita bersama-sama memajukan ilmu falak ini supaya dia lebih dapat dikembangkan, dapat dikembangkan lagi, dapat dimajukan untuk Islam itu sendiri. Dan kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Usaha bagi mengagihkan wang zakat kepada 8 golongan asnaf terus dipertingkat dari semasa ke semasa. Ia bagi memastikan setiap individu yang layak menerima hak zakat masing-masing. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, langkah proaktif yang dilakukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dapat membantu kerajaan dalam usaha membasmi kemiskinan di kalangan ummah, khususnya di Labuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Iftar dan penyampaian sumbangan kepada asnaf di Labuan. Seramai 50 asnaf diraikan dengan majlis berbuka puasa, seterusnya menerima sumbangan daripada pihak Mawib Labuan. Selain itu, replika cek turut disampaikan kepada wakil penerima membabitkan bantuan Ihya Ramadan, program dapur hitam, bantuan musadah tijariah, bantuan kepada mualaf serta sumbangan barangan keperluan dapur kepada asnaf. Jumlah bantuan keseluruhan bernilai lebih 2.38 juta ringgit. Kembali kita dalam bual bicara influencer Japan, Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan, di mana pada kali ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan ilmu falak. Dan Ustaz, kita sambung kita punya perbincangan Ustaz. Okey, apakah maksud ruqyah hilal itu merujuk kepada Syawal, bulan Syawal? Ustaz, jelaskan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila akhiril ayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman di dalam Al-Quran yang mana bermaksud, wahai Muhammad, mereka telah bertanya kepadamu tentang perihal hal ehwal anak-anak bulan. Jadi jelaskan kepada mereka ini, anak bulan itu gunanya adalah untuk menentukan waktu.
waktu masuknya awal sesuatu bulan itu. Dan juga mawaqitul linnasi wal hajj, menentukan waktu bagi urusan manusia menunaikan ibadah haji. Jadi secara jelasnya kita mendapati daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, aktiviti ru'yah hilal itu adalah digunakan untuk menentukan awal-awal bulan Hijriah. Awal bulan Muharram, Safar, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan Zulkaidah. Begitulah 12 bulan ditentukan setiap bulan itu untuk mengetahui bilakah masuknya awal hari pada setiap bulan itu. Bilakah satu hari bulan bagi awal Muharram, bilakah satu hari bulan bagi Safar dan seterusnya. Jadi aktiviti ru'yah hilal ini ialah untuk menentukan awal hari bagi setiap bulan Hijriah. Itulah definisi bagi ru'yah hilal tersebut. Okey. Jadi banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, begitu juga dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang menjelaskan mengenai tentang ru'yah hilal tersebut. Ru'yah hilal ini gunanya untuk menentukan awal waktu, menentukan hari-hari kebesaran. Dengan kita ketahui awal hari bulan ini, kita akan tahu bilakah hari-hari kebesaran Islam tersebut. Sebabnya kita akan merayakan, contohnya hari raya. Kita ni akan suka-suka hati tengah-tengah bulan Ramadan, kita pun menentukan tarikh Syawal pula hari raya. Jadi nangam masanya. Nangam masanya, Ustaz. Jadi mungkin terjawab apa maksud ru'yah hilal itu, iaitu menentukan bulan-bulan dalam Islam, contohnya Ustaz, Muharram, Safar, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tu. Okey, dan kalau kita melihat dari segi ruqyah hilal ini, mungkin kita ingin tahu siapakah agensi manakah yang bertanggungjawab dalam menjalankan ruqyah hilal, dan mungkin apakah prosedur-prosedur yang perlu dilalui. Okey. Agensi yang bertanggungjawab sekarang ini ialah pejabat mufti negeri-negeri. Okay. Contohnya di Wilayah Persekutuan kita ada 3 jawatan kuasa yang telah dilantik untuk menjadi rombongan cerapan anak bulan. Terutama 3 bulan ni ialah Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah. Ada jawatan kuasa yang telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk melaksanakan aktiviti ru'yah hilal tersebut. Jadi aktiviti bagi ru'yah hilal di bulan selain 3 bulan rasmi ini akan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai daripada pejabat mufti negeri-negeri. Mereka akan tentukan bilakah awal hari bagi bulan-bulan Hijriah itu sendiri. Jadi secara khususnya pejabat mufti di bawah unit falak akan akan melaksanakan aktiviti meruyah hilal ini. Mungkin juga kalau dahulu di Malaysia ini cuma akan dibagi kepada masjid-masjid. Kalau ikut sejarah yang lama-lama lah, siapa ulama-ulama Islam terdahulu, mereka lah yang akan menentukan bila masuknya awal bulan tersebut. Mereka lah yang akan mencerap beramai-ramai di bukit, di tepi laut, mereka akan mencerap. Tapi sekarang ni ada agensi yang khusus telah membantu masyarakat dan juga umat Islam di Malaysia ini untuk melaksanakan aktiviti Darul Kifayah tersebut. Merupakan satu tuntutan Islam, maka unit falak yang akan melaksanakan aktiviti mencerap anak bulan tersebut. Mencerap anak bulan tersebut. Jadi
pejabat mufti yang Ya. dipertanggungjawabkan, dan di bawahnya adalah unit falak, Unit falak. di bawah unit Di ustaz bawah. sendirilah. Ya, betul. Okey. Ustaz, kalau kita melihat, kalau di kaca televisyen, kita dah puasa ni. Ya. Kita dah puasa Ramadan yang ke-29, Ya. 30. Penyimpan Maharaja besar-besar, dia menentukan, dan kita menentukan bilakah tarikh hari raya puasa itu. Ya. Kita tercongok di depan TV Ya, tu ya. depan TV tu untuk mengetahui Ya. bilakah tarikh hari raya puasa. Dan mungkin Ustaz boleh ceritakan sudah berapa lama terlibat dalam bidang ini, dan mungkin apakah alat-alat teknologi yang digunakan pada ketika ini. Silakan. Saya sendiri secara pribadinya telah terlibat dalam bidang ini lebih kurang 12 tahun. Betul. Sejak saya mula berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, saya telah pun melaksanakan aktiviti mempelajari ilmu falak ini sendiri ketikanya saya menjejak kaki pertama sekali di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Sebelum ini, ketika saya belajar di universiti, belum ada lagi ilmu ini dipelajari secara khusus di mana-mana universiti pada ketika itu. Dan masuknya saya di Pejabat Mufti tanpa ada bimbingan, tanpa ada kursus yang khusus. Kita terpaksa mempelajarinya daripada bahan-bahan yang amat terhad. Kita akan mempelajari ilmu ini dengan buku-buku rujukan daripada kitab-kitab lama. Inisiatif Ustaz sendirilah. Inisiatif saya sendiri. Mencari maklumat. Mencari maklumat. Kalau tidak, unit falak itu tidak akan bergerak. Dan begitu juga dengan perkembangan teknologi sekarang, kita menggunakan teknologi yang ada seperti mana kamera, begitu juga dengan teleskop. Di belakang kita di belakang kita ni kita guna untuk mencerap anak bulan, melihat matahari pun boleh. Tapi kalau tengok matahari, mencerap matahari, kita perlu ada penapis di hadapan dia. Supaya bagi mengelak kecederaan kepada retina mata kita. Kecederaan kepada peralatan kamera kita. Maksudnya dilengkapi dengan pelbagai spesifik dekat dalam ni lah. Ya. Okey. Faham. Okey. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh unit yang falak. digunakan unit falak lah. Kita ada juga teropong juga kita gunakan, binocular. Kita ada juga dinamakan sebagai total station, alat ukur. Jadi bermulanya daripada mencerap anak bulan ni menggunakan mata kasar semata-mata. Mula-mula mata dia. Mata. Kemudian kita perkembangan itu terus berlaku, dan kita pun menggunakan alat ukur yang ukur jalan, ukur tanah tu kita gunakan. Kita gunakan binocular. Belum ada nih penggunaan kamera ketika itu. Jadi setelah pun perkembangan teknologi itu berlaku, industri semakin meningkat daripada industri 1, industri 2.0, 3.0 sehinggalah sekarang industri 4.0 ada satu lagi wujudnya, satu kamera yang boleh menapis awan yang tipis itu. Jadi tapi dari sudut hukumnya tidak boleh digunakan lah. Tapi dari sudut pengkajian, penyelidikan ilmu falak itu bagaimana untuk menentukan awal bulan menggunakan kecanggihan yang ada, kecanggihan teknologi yang ada, perkembangan teknologi ada pada masa kini, itu juga merupakan satu cabaran kepada unit falak dalam menentukan hukum. Boleh kan, dah boleh guna. Kalau tidak, kita akan terawal. Kita mungkin kita akan berlaku anak hari dalam setiap bulan itu akan jadi 29 saja. Kita biasanya akan ada kadang-kadang 29, kadang-kadang 30, tapi ini akan berlaku 29 semua. 29 sebab dia boleh nampak. Kamera itu boleh nampak. Betul. Saya ingat pada satu ketika dahulu bulan puasa tidak cukup 30 hari. Dan iyalah kita sebagai anak-anak amat seronoklah puasa 29 hari je. Lepas tu dah tahu-tahu bila kena umumkan di kaca televisyen esoknya raya.
dan kita sangat gembiralah pada ketika itu. Dan inilah merupakan salah satu alatan yang digunakan dalam membuat cerapan bulan yang seperti yang dikatakan oleh Ustaz Wangku tadi sebentar tadi. Dan kita mungkin boleh berehat seketika, Ustaz. Boleh. Okey, kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ilmu falak ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Lebih 2.4 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi membantu golongan memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama di Labuan. Ia merupakan keprihatinan Mawib dalam meringankan beban golongan terjejas penularan COVID-19. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Wal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahri, peruntukan yang disalurkan itu adalah hasil kutipan zakat di seluruh negara khususnya wilayah persekutuan. Sepanjang beradanya saya di Labuan ini, kita telah pun menyampaikan pelbagai bantuan kepada beberapa kumpulan sasar. Antaranya Musaadah Tijariyah, golongan asnaf. Itulah di antara yang kita laksanakan dalam siri lawatan 2-3 hari di sini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Ramah Mesra bersama asnaf dan anak yatim bertempat di Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan. Beliau juga dijangka menyempurnakan program penyampaian sumbangan kepada pesakit di Hospital Labuan sebelum menamatkan lawatan kerja di Pulau Bebas Cukai tersebut. Baiklah, Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit mengenai rekod anak bulan termuda dunia yang pernah dikesan oleh tim Ustaz. Yang pertama sekalinya, kita beruntung di wilayah Persekutuan Labuan ini banyak rekod-rekod yang telah kita cipta. Sebelum pecahnya rekod anak bulan yang termuda itu, setiap tahun kita mempunyai rekod-rekod yang termuda. Iaitu yang pertama sekali, bermula saya masuk berkhidmat di Pejabat Mufti pada tahun 2009. Saya belum tahu lagi bagaimana untuk mencerap anak bulan ni. Kemudian 2010 menjalani sikit-sikit kursus ikut kursus sikit-sikit. Kemudian pada 2011 di situlah apabila saya telah tahu melihat anak bulan adalah dengan menggunakan teknologi yang sedia ada, dengan kemahiran tertentu, dengan keadaan yang terlatih. Seorang pencerap itu sendiri telah terlatih mencerap dengan suasana yang begitu mengganggu psikologi. Di mana mental dia dapat bertahan dalam tempo 15 minit tempo cerapan tu. Cerapan tidak lama. Tetapi sebelum cerapan itu banyak kita kena get ready everything lah. Terutama diri siap peralatan, kita punya penjajaran teleskop betul ke tepat ke tidak tepat. Dalam keadaan twilight itu, dalam keadaan senja, pancaran cahaya jingga, merah, kuning, dia macam-macam. Dalam dari sudut psikologi dia akan mengganggu pencerap. Apatah lagi apabila cerapan rasmi Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah ini, pencerap-pencerap akan bersama dengan jawatan kuasa ru'yah ini. Jadi ramai orang akan datang. Jadi dalam keadaan ramai, dalam keadaan dia perlu mencerap lagi, jadi fokus dia boleh terganggu. Satu cabaran. Satu cabaran. Jadi untuk membina satu rekod ni bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu melalui pengalaman-pengalaman yang pencerap ini perlu melalui pengalaman-pengalaman yang amat mencabar. Jadi bermulanya tahun 2011 Labuan atau saya sendiri telah mencipta rekod tersebut, tapi tidak peringkat dunia. Kita mula merekodkan bahawa kenampakan termuda di Malaysia pada ketika 2011 kita telah merekodkan anak bulan umur dia adalah 15 jam. 15 jam pada 2011. Itu pada ketika itu adalah tim tuan sendiri tim Pejabat Mufti Labuan. Pejabat Mufti. Kemudian pada tahun 2012 kita telah merekodkan anak bulan termuda 14 jam. 14 jam lagi. Kemudian berlarutan sehinggalah pada tahun 2013, 14, 15, 16, 17 dan juga 18. Pada tahun 2019 sekali lagi kita telah mencipta satu rekod dunia tetapi belum dihebahkan pada ketika itu, iaitu anak bulan berumur 11 jam. 11 jam.
Kemudian pada tahun 2020, inilah satu kenangan yang terindah sepanjang saya mengikuti, sepanjang saya terlibat dalam aktiviti mencerap anak bulan ni. Kita telah berjaya merekod image anak bulan termuda di dunia, iaitu image anak bulan yang kita tidak dapat jangkakan. Okay. Anak bulan ini boleh dicerap ataupun tidak. Memang tidak boleh dicerap. Kalau ikut pengalaman pencerap-pencerap yang berpengalaman mengenai anak bulan ini, memang sesuatu yang sukar. Apatah lagi di negara kita ini berhampiran dengan garisan khatulistiwa yang sentiasa hujannya. Apatah lagi ketika waktu hari cerapan di sana juga hari berlakunya mendungnya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2020 dengan fenomena penularan pandemik COVID-19 itu, aktiviti mencerap anak bulan itu dihadkan kepada beberapa orang sahaja. Terutamanya ketika cerapan rasmi Ramadan. Ini kita dapat rekod ini adalah ketika Ramadan 1441 Hijriah, yaitu pada tahun 2020. Ahli jawatankuasa yang hadir pada ketika itu adalah seramai 5 orang sahaja. 5 orang sahaja. Saya dengan pembantu saya mencerap dan juga disaksikan oleh 3 orang jawatankuasa. Okey. Jadi 3 orang jawatankuasa ini dengan seorang lagi jawatankuasa mencerap secara maya, secara online. Secara online online. Dia akan melihat laptop yang saya pasangkan, dia akan connect dengan link yang saya telah bagi dengan jawatankuasa tersebut. Dia akan melihat dari paparan monitor dia sendiri. Jadi monitor itu akan dipasang terus daripada kamera. Jadi dia akan melihat apa yang kami lihat ketika itu, dia juga akan lihat. Jadi uniknya tahun lepas macam mana rekod itu tercipta, saya pun tidak menjangkakan sebenarnya. Tidak menjangkakan anak bulan itu boleh terlihat. Kerana ianya satu benda yang mustahil. Secara saintifiknya, secara sainsnya, suatu benda yang mustahil. Tetapi apabila Allah sebut kun fayakun, rezeki kepada kita untuk melihat anak bulan, maka terjadilah benda yang mustahil itu tiada mustahil baginya. Jadi diberikan rezeki untuk kita melihat anak bulan berumur 8 jam itu terlalu nipis. 8 jam yang terlalu nipis. Kalau ikut tepat 7 jam 58 minit. Di bawah kriteria di Malaysia kita menggunakan satu kriteria yang disebut kriteria imkanur ru'yah. Kriteria ini mempunyai syarat, dia ada 2 syarat, iaitu anak bulan hendaklah melebihi umur 8 jam. Kalau kurang daripada 8 jam tu tidak dikira anak bulan. Kalau melebihi 8 jam dikira anak bulan. Kemudian tinggi anak bulan ketika matahari terbenam pada hari yang ke-29, anak bulan itu hendaklah tinggi dia sebanyak 2 darjah dan juga jarak beza jarak di antara matahari dan bulan itu hendaklah melebihi 3 darjah. Apabila 2 syarat ini dipenuhi, maka secara tidak langsung esoknya akan menjadi 1 hari bulan. Itu kaedah kriteria imkanur ru'yah. Kita menggunakan pakai kaedah itu di negara-negara berikut, yaitu negara-negara MABIMS, yaitu Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Berbeza dengan Brunei, 3 bulan yaitu Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah, mereka menggunakan kaedah ru'yah hakiki semata-mata. Tapi bulan-bulan yang lain mereka menggunakan kriteria imkanur ru'yah. Tapi dalam yang rasminya mereka menggunakan ru'yah. Jadi kenapa mereka menggunakan kaedah ru'yah ini? Kerana telah diputuskan satu fatwa kerajaan negara Brunei pada tahun sekitar 1969. Mufti kerajaan negara Brunei pada ketika itu telah pun mengeluarkan satu fatwa dan telah diperkenankan oleh Sultan Brunei pada ketika itu. Jadi fatwa yang dikeluarkan itu menjelaskan bahawa melihat anak bulan, memutuskan awal bulan bagi puasa
dan hari raya dan juga Zulhijjah itu adalah dengan kaedah ru'yah semata-mata, bukan kaedah imkan ru'yah. Begitu. Di situ perbezaan dia. Begitu perbezaannya. Jadi berbalik kepada rekod yang kita telah cipta itu, rekod dunia yang telah kita cipta telah pun mengalahi negara-negara yang lain. Okey. Kita pun telah daftarkan rekod itu tersebut kepada satu badan yang mengumpul maklumat-maklumat mengenai kenampakan anak bulan yang termuda di dunia, iaitu International Creation Observation Project. Satu badan yang berinduk di Oman, di Jordan, dan dikendalikan oleh satu organisasi yang amat mantap lah. Jadi setiap bulan ada saja laporan daripada negara-negara tersebut melaporkan bahawa anak bulan telah kelihatan di tempat mereka, di negara mereka. Kemudian berapa umur anak bulan tersebut, muda kah, tua kah dia, macam tu. Macam itulah. Itu merupakan kenangan manis daripada Ustaz sendiri di mana 2011 anak bulan termuda yang ternampak ialah pada waktu 15 jam baru 15 jam, kemudian 14 jam, 2019 11 jam, dan 2020 yang last year iaitu 8 jam kalau dikirakan 7 jam 58 minit. Ya, betul. Jadi rekod ini kita memang akan kita hantar kepada pihak yang Ustaz sebutkan tadi, International Clarify itu, dan mungkin ada pengesahan yang akan dikeluarkan oleh pihak ataupun organisasi tersebut yang mengesahkan memang yang daripada tim kita ni, daripada Malaysia ini adalah telah ternampak anak bulan termuda. Okey, jadi itu merupakan kenangan yang manis lah yang daripada Ustaz ada sendiri dan juga tim Ustaz sendiri. Dan kita melihat satu ilmu falak ni merupakan satu cabang yang penting sebenarnya Ustaz. Seperti Ustaz katakan tadi, untuk umat Islam, okey, bagaimana kita menentukan waktu Zuhur, nak menentukan waktu Asar, dan juga macam seterusnya kita melihat dari segi lainnya, iaitu dapat mempelajari satu ilmu yang barulah buat kita masyarakat, khususnya umat Islam. Cukup mulia pada bulan Ramadan yang mulia ini kita membincangkan topik berkenaan dengan ilmu falak, dan ianya amat menarik untuk kita kongsikan di Influencer Japan ini. Dan apa yang diterangkan oleh Ustaz tadi agar dapat memberikan kita satu ilmu baru kepada kita semua. Dan kita mungkin akan teruskan untuk melihat teleskop di belakang ni, Ustaz. Boleh. Kita teruskan di belakang ini. Mungkin kita boleh melihat seketika. Ustaz, silakan. Warga Labuan bakal menikmati kemudahan kepakaran rawatan oftalmologi di Hospital Labuan dalam masa terdekat. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memberi sumbangan lebih RM500,000 kepada Jabatan Kesihatan Labuan bagi menyediakan peralatan dan kelengkapan untuk tujuan itu. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari, Mawib turut memperuntukkan sebanyak lebih RM560,000 untuk skim bantuan perubatan kepada golongan asnaf di Labuan. Bantuan ini dalam rupa bentuk keperluan yang sangat kritikal kepada hospital sendiri dan juga kepada pesakit-pesakit kronik dan juga pesakit-pesakit yang terlantar, dan maksimum bantuan yang kita berikan kebiasaan kepada pesakit mencecah angka hampir 1,500 sebulan, pesakit-pesakit yang koma dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyerahan bantuan berjumlah RM18,000 untuk diagihkan kepada 180 pesakit di Hospital Labuan. Di hadapan saya ini iaitu merupakan satu alatan yang digelar teleskop, dan mungkin kita boleh berkongsi. Ustaz boleh menceritakan kepada para penonton apakah ciri-ciri teleskop ini sebenarnya. Saya nampak di sini ada kamera, and then ada beberapa lagi ciri-ciri lainnya. Mungkin Ustaz boleh terangkan, silakan Ustaz. Okey. Ini merupakan satu set
teleskop. Satu set teleskop yang digunakan oleh unit falak untuk mencerap anak bulan, mencerap objek-objek langit, mencerap matahari, contoh dia untuk digunakan dalam aktiviti-aktiviti falak. Dalam aktiviti falak tidak lari, iaitu adalah aktiviti cerapan itu sendiri. Okey. Jadi ini adalah peralatan yang dinamakan set teleskop. Set teleskop ini terdiri daripada beberapa komponen. Iaitu komponennya menggunakan sama ada kita boleh mencerap menggunakan kamera, kita boleh rekod, kita boleh rakam. Gunanya kamera ini untuk kita merakam. Tujuan dia untuk kita merakam merekod. Okey. Tapi boleh juga tanpa kamera ini kita boleh pasang satu benda yang dinamakan komponen lain yang dinamakan sebagai eyepiece. Eyepiece tu kita menggunakan mata kasar. Dia akan jadi konsep dia macam binocular, macam teropong juga. Okey. Jadi ini adalah badan teleskop. Badan teleskop ini berdiameter 72 mm dan juga panjang dia 422, focal length dia 420 mm. Kemudian jadi image dia akan menjadi kita akan kira bagaimana image objek samawi yang berada di dalam akan boleh direkod tersebut. Okey, jadi inilah yang komponen yang paling penting komponen dalam set teleskop ialah teleskop itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua ialah mounting, dinamakan sebagai mounting teleskop. Yang ini sistem ini menggunakan sistem equatorial mount, iaitu kaedah menggunakan penjajaran daripada equatorial ukuran secara equatorial, dan juga satu lagi kaedah menggunakan kaedah alta azimut, iaitu dia akan naik, turun, kiri dan kanan. Tetapi ini menggunakan pergerakan langit. Dia akan menggunakan pergerakan langit. Okey. Maknanya yang ke bawah ni lah. Ya, betul. Yang ke bawah ni lah. Dia akan menggunakan pergerakan langit tersebut. Dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak macam tu. Benda ni boleh pusing. Dia boleh. Dia akan bergerak secara computerized. Dia akan bergerak macam tu. Okey. Saya berharap Ustaz kan. Untuk di Syawal ni nanti mudah-mudahan saya boleh join sekali. Boleh insya-Allah. Boleh. Untuk melihat menentukan bilakah ternampaknya cerapan untuk satu Syawal Okey. Dan ini penerangan sedikit daripada Ustaz Wang Kubur Hizan berkenaan dengan set teleskop, dan alatan inilah yang akan menentukan bilakah tarikh 1 Syawal ditentukan nanti. Dan akhir sekali Ustaz, okey, mungkin harapan sasaran terhadap bidang falak ini di Malaysia, khususnya di Labuan kita sendiri, di negeri kita ini, di Labuan ini, wilayah Pesona Labuan. Okay, harapan saya selaku penggiat bagi aktiviti falak itu sendiri, kita dalam rangka untuk menubuhkan, bukan lagi rangka menubuhkan, kita telah menubuhkan satu komuniti astrofotografi, iaitu mereka-mereka yang terdiri daripada juru gambar yang akan melibatkan diri dengan kami untuk merakam objek-objek atau fenomena-fenomena langit. Dan mungkin akan terjadi satu gambar itu dalam bentuk landscape. Mungkin dia akan close up kepada objek samawi seperti matahari, bulan, bintang, nebula, galaksi, yang apa sahaja yang terkait dengan ilmu falak itu direkodkan menjadi satu aktiviti kepada satu komuniti. Dari komuniti itu akan menjadi kepada satu kelompok masyarakat yang lebih besar. Kemudian dia akan menjadi satu satu minat kepada kelompok dalam sebuah negeri itu. Jadi harapan besar saya di wilayah Persekutuan Labuan ini ialah untuk ilmu falak itu boleh diwarisi oleh generasi seterusnya. Tidak semestinya yang dipelajari oleh orang-orang berumur, tetapi yang paling penting itu ialah generasi muda. Itulah sebab sekarang ni kita telah cuba untuk menjalinkan kerjasama strategik dengan Jabatan Pelajaran. Seperti mana di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, mereka telah berjaya menubuhkan kelab falak di sekolah-sekolah. Jadi kelab falak sana terlalu aktif, sehingga kan boleh mereka yang pelajar-pelajar
tersebut boleh mencipta roket. Roket yang boleh diterbangkan ke langit. Jadi satu pertandingan akan jadi satu pertandingan dalam kalangan pelajar-pelajar tersebut untuk menarik minat. Begitu juga mereka cipta teleskop sendiri. Mereka cipta teleskop sendiri. Jadi harapan kita di Labuan ini juga ialah untuk generasi muda terutamanya supaya minat dengan ilmu falak itu sendiri. Jadi kita mudah-mudahan Ustaz mudah satu hari nanti anak-anak muda khususnya dapat mendalami ilmu ini bukan saja daripada orang yang berusia, tapi melibatkan diri dari golongan muda ini untuk meminati bidang ilmu falak ini. Merupakan satu ilmu yang sangat baik Dan sekali lagi daripada Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan, kita mengucapkan berbanyak-banyak dan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Awangku Bolkhizan bin Awang Ahmad Tani, merupakan Ketua Unit Falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, di atas kesudian Ustaz pada hari ini berkongsi kepada kita berkenaan dengan ilmu falak. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, ilmu yang cukup bermanfaat di bulan Ramadan ini, dan insyaAllah mungkin kita akan menjemput Ustaz lagi untuk di lain rancangan lagi dengan topik-topik yang berlainan pula, insyaAllah. Okey. Dan daripada saya, host anda Rosim bin Nordin, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton Influencer Japan pada kali ini, dan semoga kita bertemu lagi dalam Influencer Japan yang seterusnya dengan isu-isu ataupun topik-topik yang berlainan pula untuk kita ketengahkan hanya untuk anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi.